Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, nama saya Farhan. Jadi insyaAllah dalam video ni insyaAllah saya akan berkongsi sedikit tips dan juga pengalaman lah berkenaan dengan bagaimana kita nak menggunakan OBS ataupun Open Broadcaster Software, yang mana sekarang ni kalau kita tengok dalam fasa PKP ni, ramailah orang yang dah start untuk nak buat e-learning, e-meeting dan sebagainya, seminar dan sebagainya. Jadi antara platform yang kita boleh gunakan untuk kita nak buat live ataupun kita nak buat streaming lah daripada kita punya laptop, PC dan sebagainya. Kemudian kita boleh linkkan dengan kita punya media sosial kita lah, contohnya Facebook, YouTube dan sebagainya. So antara software yang saya boleh suggest lah antaranya adalah OBS, Open Broadcaster Software. So insyaAllah saya akan terangkan sikit lah berkenaan dengan software ni insyaAllah untuk beginner lah. Jadi kita kongsi-kongsi bersama. Okay, jadi insyaAllah yang pertamanya korang boleh dapatkan OBS. OBS ni software dia, so boleh download free je daripada internet. So kalau yang macam saya sekarang, saya pakai OBS version 2020.0.2. Ini yang saya gunalah, dan dia juga yang 64 bit for Windows. Ini yang saya pakai. So ini adalah interface lah, interface yang korang akan nampak bila dah install OBS, dan ini interface-nya lah. So kalau boleh tengok dekat bahagian ni, macam sekarang ni saya tengah buat display capture lah untuk nak buat video ni. So saya buat display capture. So kalau tengok yang screen yang first ni adalah screen utama lah, yang mana screen ni kalau kita buat kerja ataupun kita set kita punya working plan dan sebagainya, so apa-apa yang kita letakkan ataupun kita nak paparkan tu semua dia akan keluar dekat bahagian screen ni lah. So dia akan nampak kat sini. And then kita juga boleh tambahkan screen, ataupun kalau kita nak tengok kita punya hasil kerja kita tu, so kita boleh tukarkan kepada studio mode. Dekat bahagian kanan, bahagian bawah ni dia ada beberapa button kat sini kan. So kita boleh tekan studio mode. So dia akan ada dua screen lah. Yang pertama dekat sebelah kiri, screen untuk kita punya kerja. Dan yang kedua, sebelah kanan ni adalah kita punya hasilnya lah. Maksudnya apa-apa yang kita tunjuk dekat sini, so dia akan keluar dekat bahagian sebelah kanan. Okay, alright. So ini bahagian screen lah. Okay. So kita tengok satu persatu lah dia punya interface. Kita berkenalan dulu. Okay. So dekat bahagian bawah kiri sekali ni, kita ada satu bahagian ruang namanya scene. Scene ni kita boleh set lah sama ada kita nak, contohnya kalau kita nak buat paparan contohnya kita nak buat satu paparan yang utama sekali, so kita boleh letak number 1, scene 1. Lepas kita nak letak tambahan lagi scene 2 dan sebagainya, so kita boleh letak kat sini lah. So ini adalah basic, maksudnya dia punya base dia adalah dekat bahagian scene ni lah. Okay. Kemudian dekat sebelah dia adalah sources. Sources ni adalah benda apa yang kita nak letakkan dalam kita punya scene tu. Contohnya macam sekarang ni, yang saya buat adalah saya daripada scene yang sebelah ni, saya letakkan display capture untuk saya nak buat video ni lah. So saya letakkan display capture. Actually dia ada banyak pilihan lah yang mana kita boleh letakkan. Contohnya kita boleh letak image, kita boleh letak video, media source, kita juga boleh buat screen capture macam saya buat, display capture, ataupun game, untuk orang-orang yang nak buat stream gaming. Macam sekarang ni popular ataupun tengah famous kan, orang nak jadi streamer. So software OBS ni antara platform yang baik lah untuk siapa-siapa yang berminat nak jadi streamer, nak main gaming online dekat Facebook, YouTube dan sebagainya. So software OBS ni boleh digunakan untuk nak buat live. Okay. So boleh pilih lah yang mana satu yang korang nak. Depends on masing-masing lah. Kalau nak paparkan video, so boleh paparkan video. Nak paparkan image pun boleh, tak masalah. Okay. So dekat
sebelah kanan sources ni, bahagian sources ni adalah mixer. Mixer ni dia akan tunjukkan sound ataupun music yang kita mainkan. So dia akan keluar kat sini lah. So dia ada dua. Kalau macam sekarang ni dia ada dua. Yang pertama desktop audio. Desktop audio ni tak ada, sebab dia tak bergerak lah, sebab saya tak ada play apa-apa video ke ataupun music. So dia tak ada bergerak lah. Yang bawah ni kalau tengok mic and AUX, ini ataupun dia punya yang bergerak-gerak ni adalah daripada sound yang saya tengah cakap lah. Sekarang ni, so bila saya cakap dia akan keluar. And then benda ni, sound-sound ni kita boleh mute ataupun kita boleh matikan lah kalau kita perlu dan sebagainya. And then kat sebelah ni ada scene transition. Yang ni kita boleh pilih lah kita punya transition. Maksudnya perubahan daripada screen ke screen ni. Macam kita tengok dalam TV kan, dia ada macam sekejap blank, sekejap apa macam fade in, fade out. So kita boleh set kat sini lah. Okay. And then yang terakhir sekali dekat ujung sekali, button control. So button control dekat ruangan control ni, dia ada beberapa button yang sangat penting lah. Yang pertamanya kita ada button start streaming. So kalau macam kita dah set ataupun kita dah prepare kita punya bahagian scene, sources dan sebagainya dah siap semua, and then kita dah ready untuk live, so kita boleh tekan button start streaming. Yang bawah ni stop recording. Macam sekarang ni saya tengah buat recording untuk video ni. So dia tak tulis play lah, sepatutnya dia akan tulis start recording. Sekarang ni stop recording. Kalau saya stop, so video ni akan stop lah. Okay. Yang keduanya studio mode. Studio mode ni macam yang saya tunjukkan tadi lah. Asalnya OBS ni dia satu paparan. So kalau korang nak tengok paparan yang satu lagi, dia punya screen yang satu lagi tu, yang pertama yang work screen, yang keduanya dia punya screen untuk kita punya hasil kita. Maksudnya apa yang kita buat dekat sebelah ni, dia akan terpapar dekat sebelah ni juga. So kita boleh tekan kat studio mode. Kemudian macam biasa dia akan ada button setting dan juga edit. So itu basic lah. Okay. Alright. So sekarang insyaAllah saya akan sharekan macam mana kita nak linkkan OBS studio kita ni dengan kita punya platform media sosial kita lah. Contohnya Facebook. So hari ni saya akan pakai Facebook untuk nak tunjukkan macam mana kita nak buat stream live kepada kita punya Facebook page. Okay, alright. So kita pergi kepada Facebook. Okay. Alright, sekejap Alright. Okay, ini saya punya Facebook page. Facebook page yang dummy lah, yang saya guna untuk main-main. Sekejap cuma internet tak ada sekarang. Alright. So siapa-siapa yang ada Facebook page ataupun kawan-kawan yang mungkin ada page-page business ke, page-page company, page-page yang korang guna untuk kelab ke, kalau yang macam student tu, yang student universiti, kalau ada yang ada persatuan, kelab dan sebagainya tu, kalau korang nak buat live daripada page ni menggunakan OBS, so boleh gunalah. So dia akan automatic, dia akan linkkan kepada kita punya page kita. Okay, right? Okay, so kalau semua dah ada page, okay, dekat page kita ni selalunya kita akan ada, ini dia punya interface ni lah. So macam mana kita nak linkkan? First kita pergi dekat bahagian publishing tools, publishing tools, and then tekan, right? Okay, okay, so ini bahagian dalam selepas kita dah masuk publishing tools. So ini dia punya interface ni lah. And then kita pergi ke bahagian sebelah kiri ni, dia ada bahagian button videos. So kita tekan videos, right? Okay, so ini adalah bahagian dalam kita punya publishing tools dekat video untuk page kita ni. So macam saya ada beberapa video yang saya dah buat, antaranya video waktu saya tengah kuliah di UKM, dan juga ada testing sikit dengan housemate. So semua rakaman-rakaman yang live ataupun kita buat recording, bukan live pun, dia akan semua akan ada kat dalam ni lah. Okay. So macam mana kita nak link kan, adalah dengan cara kita pergi dekat bahagian button live, ada live ni. Okay. Right.
Okey. Minta maaf saya punya internet lambat sikit sebab duduk dekat kampung. Sorry, bukan duduk kat kampung, duduk dekat rumah dekat area kampung. Rumah sewa dekat area kampung. Okey. So ini interface yang kita akan dapat lah kalau kita buka kita punya Facebook page, bahagian video dan juga live. Kita tekan bahagian live. So apa yang penting dekat ni adalah kita nak dapatkan kita punya page, kita punya stream key. Stream key. So stream key ni sangat penting lah untuk kita nak buat live daripada OBS. Kita nak linkkan OBS dengan kita punya Facebook page. So kita kena dapatkan stream key kita. So stream key yang so kita scroll dekat bahagian bawah. So kita akan dapat tengok ada tulis stream key. So kita copy, just copy. Alright. And then okay, sebelum tu terlupa pula. Sebelum kita nak okay, kalau contohlah kalau kita nak buat live, contoh kita nak buat kita nak masukkan video lah, contoh kita nak masukkan video dalam kita punya Facebook page. Contoh kita video. Okay. Contoh music. Alright. Video music So okay, kita isikan kita punya details macam biasa lah. Ni kalau orang-orang yang dah biasa buat live ni, dia akan tahulah. Just isi semua bagai-bagai. Alright. And then yang paling penting kita dapatkan kita punya stream key. Okay, stream key kat sini, ada kat sini. So kita copy je. Copy. Alright. And then lepas kita dah copy, kita back kepada kita punya OBS. Alright. Kita masuk balik dekat bahagian OBS ni. And then kita akan pergi ke bahagian setting. Alright. Okay, setting. So ini dia punya interface dia. Dia punya Windows yang akan keluar. So kita pergi dekat bahagian stream. Stream ni bawah general. General, stream. So kita tekan stream. Alright. And then dia akan keluar ada beberapa option lah. Yang first ada stream type. So ini kita just pilih streaming services. Okay. And then service ni, okay, ini depends on masing-masing lah. Kalau kata nak buat YouTube ke apa dan sebagainya, so pilih masing-masing lah. So macam saya sekarang nak buat Facebook Live. So just pilih Facebook Live. Okay, Facebook Live. Kemudian ni tak ada masalah. Server default, okay. And then stream key. Okay, stream key ni adalah tempat kita nak letakkan stream key yang kita dah copy tadi. So senang je, kita just padamkan yang mana ada, right? Then kita paste yang kita dah copy tadi dekat dalam Facebook page. Okay. So kita dah letakkan kita punya stream key. So just show. Kita boleh show, hide dan sebagainya lah. And then yang paling penting, lepas dah paste kita letakkan kita punya stream key, kita apply, tekan button apply kat bawah ni. Apply. Then okay. Right. So basically kita dah masukkan stream key. And then sebenarnya kita dah linkkan lah kita punya Facebook page dengan kita punya OBS. Okay. So sekarang ni kita ikutlah, kita nak letak apa-apa. Contoh macam saya sekarang, saya nak letakkan saya punya kita test dulu. Kita letakkan kita punya gambar contoh. So gambar jap. So apa yang kita letakkan, contohnya kalau kita nak letak gambar, so dia akan keluar dekat kita punya Facebook page lah. Okay, alright. So pilih gambar. Okay, contoh saya ambil gambar. Okay, gambar yang tak handsome ni. Okay. So okay, dah masuk gambar. So gambar ni lah yang akan keluar dekat kita punya Facebook page kalau kita dah start streaming lah. Alright. Okay, dah. Okay. So kita dah letak kita punya bahan, contohnya gambar kan. Alright. So sekarang ni kita dah ready. So kita dah boleh start kita punya streaming. Okay, caranya adalah bila kita dah ready semua, so kita pergi dekat bahagian control. So kita tekan start streaming. Alright. Okay, sampai dia okay, nampak dia dah berubah kan. Dia ada macam apa? Macam bergerak-gerak hijau-hijau ni. So maksudnya dia dah link lah. Dia dah link dengan kita punya Facebook page. Okay, sebelum tu terlupa. Kalau kata kita dah letakkan kita punya gambar ataupun apa-apa sajalah dekat dalam kita punya OBS ni, make sure selepas kita dah letakkan
contoh image ke, video ke dan sebagainya. Selepas tu dia akan keluar dekat bahagian screen work kita ni kan. Dan yang macam mana kita nak pastikan benda tu ada dekat kita punya live kita ataupun dekat bahagian screen yang sebelah ni, macam mana kita nak tahu dia? So kita kena tekan button transition. So ni transition, button transition. So tekan, dia akan berubah. So kalau korang buat nak besarkan ke, nak kecilkan ke, ataupun nak ubah kedudukan ke dan sebagainya, so boleh ubah and then pastikan tekan transition. So dia akan berubah. Okay. So apa yang dekat kita paparkan dekat bahagian kanan skrin kita ni, inilah yang akan keluar dekat kita punya Facebook page. Okay. Alright. So okay, sekejap saya mutekan desktop audio. Okay, kemudian so kita dah boleh pergi dekat kita punya Facebook page. So nampak dia dah ada apa live video kat sini daripada OBS kita lah. Maksudnya dia dah link dah lah dengan kita punya Facebook page. So bila kita dah tadi kita dah masukkan kita punya details video, details live apa kita nak buat dan sebagainya. Kemudian last sekali kita letakkan, so dia akan keluar button go live. So button go live ni dia akan, tadi dia tak ada warna biru tadi kat bawah ni. Lepas kita dah start recording, start streaming, so bila kita buka dekat kita punya Facebook page, automatic dia akan keluar button go live ni. So kita tekan je lah go live. Okay, tunggu sekejap. Alright. Okay, so kita dah live. Nampak dia dah berubah kan. Okay, so macam mana kita nak check adakah kita punya live kita ni berjalan dengan baik ke tak baik? So kita pergi je dekat kita punya Facebook page. Okay, sekejap so masuk dekat community page. Okay, maaf internet lambat sikit. Okay, ini page yang dah saya linkkan dengan OBS tadi. So should be dia akan keluar live yang kita dah buat tadi lah. Okay, right. Okay, sekejap. Okay, nampak? Ini yang saya dah buat tadi. So bila kita dah start streaming daripada OBS and then kita go live, so inilah hasilnya. Dia akan keluar dekat bahagian kita punya page ni lah. Okay, so kita boleh play lah. So dia akan keluar kita punya suara dan sebagainya lah. Okay. Right. So kita boleh go live. So inilah hasil. So inilah hasilnya. So apa-apa yang korang buat perubahan dekat OBS, dalam OBS, contohnya nak play music ke, nak play video ke, so dia akan berubah dekat sini. Okay. Alright. So ini hasilnya. So boleh try dan juga boleh cubalah dekat korang punya page, Facebook page, kelab ke, persatuan ke, organisasi ke, bisnes ke. So kita dah boleh hidupkan kita punya Facebook page dengan live ataupun video dan sebagainya lah. Okay. Alright. So itu saja daripada saya. InsyaAllah kalau kata ada rezeki, kita akan kongsi-kongsi lagi selepas ni. Okay. Apa-apa pertanyaan, berminat dan sebagainya, boleh roger. InsyaAllah saya akan bantu. InsyaAllah. Jadi, wallahualam. See you guys. Assalamualaikum.